bawah lori buat kat puasa dengan driver-driver Kenapa lori. buka puasa dekat bawah lori? Itu soalan pertama. Sebab semalam kan balik daripada Baling, Kedah. Okay. Lepas tu sampai yang ada cuma McDonald yang buka kan kat R&R. Okay. Lepas tu buka dekat ni lah, buka dekat bawah lori. Sebab driver Bersama, lori tu dia tengah masak air, tengah saya join je tumpang. oh, diorang tengah masak. Ustaz datang Dia orang masak. join. Dia Happy ajak lah buka diorang sekali, semua. saya buka dengan dia. Happy lah Saya. diorang semua. Ustaz dah muncul tiba-tiba join diorang buka puasa, rezeki diorang. Yelah. Nilofa datang lagi dia orang seronok agaknya. Okay Ustaz, first of all kita just recap balik our viewers ni. Selepas ada sedikit isu hari tu, Ustaz sekarang kembali membantu seperti biasa, betul tak? Ya, Alhamdulillah. So Teruskan. daripada hari tu adalah sikit-sikit ujian kan. Tapi rasa sangat bahagia, seronok. Sebab akhirnya apa yang kita buat ni kita seronok. Contoh yang bila pergi ada beberapa tempat, sampai-sampai nak masuk dalam tu tak boleh, kereta saya tak lepas. Naik kereta Hilux kawan. Sampai kat dalam tu tengok ada, tak sangka kan ada orang tinggal dalam kemah kecil. Lepas tu bukan kemah kecil, macam pondok, macam kemah pun ada anak-anak kecil. Saya terus teringat anak-anak saya kat rumah, baik-baik, anak tu comel-comel, cantik. Bila tengok rasa macam sayu, sedih. Yang ni dekat Baling. Dekat Baling. Diorang pun bila saya tanya adik berapa lama dah duduk sini, diorang dah duduk setahun. Bila dengar setahun, saya kata setahun duduk macam ni, saya kerja berlawan dengan nyamuk. Nyamuk boleh tahan banyak. Ya ke? Ya tak Allah, nampak dalam kamera, nyamuk banyak. Dia kata malam-malam hidupkan obat nyamuk. Lepas tu tengok baju-baju dia lipat, tapi yelah dalam kemah kan. Dia buat tandas macam zaman-zaman dulu. Macam mana? Saya pernah masuk pedalaman, dia cuma gali-gali sikit. Dia bawa air letak dalam bekas, dia angkat sikit ada gali. Bila saya tengok tu, tapi adik-adik tu baik-baik, sabar. Rasa macam bila saya kata jom, saya sampai selalu saya tanya, jom pindah, kita cari rumah lain sewa. Biasa semua keluarga kalau tu cakap macam tu, dia macam tak percayalah. Dia bayangkan kalau sewa nanti kena bayar. So saya kata dia tak apa, saya tolong bayar insyaAllah sampai bila-bila selagi hidup ni saya bayar. Mana-mana rumah ada pun tak apa, berapa pun kita cari je rumah mana adik nak, kita pergi. Tapi dia orang macam, tak payahlah Ustaz, dia orang macam tak percaya sebab yelah kan selalu orang bila datang kan macam nak bawa pindah, nak tolong, tapi kan macam susah sikit. Berapa besar keluarga dia? Keluarga dia, anak dia, adik-beradik dia, 1, 2, 3, 4 orang kot, 4 orang. Jadi macam mana Ustaz boleh jumpa keluarga-keluarga macam ni? Ada orang bagi info lah. Saya memang ada banyak list-list yang saya dapat. Saya ada pernah sekali saya buka dekat Facebook nombor handphone siapa nak perlu pertolongan musim PKP ni kan. Sebab saya tahu dulu kalau saya ingat masa anak 1, anak 2, kalau 2 hari tak kerja je, saya dah tak ada duit dah. Nak beli susu anak pun tak ada duit dulu-dulu. Jadi bila saya tahu orang dalam keadaan yang panjang ni mesti bukan senang lah. Memang dah sebulan kan, mesti banyak yang putus nak cari rezeki, susu anak-anak. Ustaz, sebelum kita cerita betul tak? Okay. Lepas tu saya pun cuba ajak dia orang cari rumah. Dia orang pun tak pernah terfikir nak cari rumah. Sekali bila dapat rumah tu rasa, dan dia orang alhamdulillah dia ketua-ketua masyarakat di sana, YB semua dah banyak bantu mereka nak carikan rumah. Tapi yelah, itu kan ada proses kan. Betul. Tapi alhamdulillah saya cuba, saya tak apa, saya kata bila-bila dia orang pun dah janji ada nak buatkan rumah. Tapi saya kata yelah nak buat rumah musim PKP ni bukan boleh siap sehari rumah kan. Jadi saya pun bawa dia rumah sewa. Dan saya pun carikan katil, tilam, cari barang-barang dapur semua sekali belikan dekat pasar raya, terus letak kat rumah. Dia ni pun last sekali saya... Ada tak video ni dekat Facebook ataupun YouTube Ustaz nanti? Ada, saya letak kat Facebook. Sudah ada? Ebit Liu tu. Ada. Yang tu dah masuk. Ada. Okay, nanti kita tengok. Last kali apa jadi dekat family tu? Lepas tu, biasanya dia orang macam terkejut. Bila cakap tu macam terkejut. Tapi saya suka bila last sekali. Walau dia keras, bukan keras. Dia macam faham tak faham apa terjadi. Last sekali mesti dia nangis. Bila dia nangis tu lah ubat hati kita. Anak-anak tu senyum. Tengok dia orang senyum tu jadi. Tadi kita menangis tengok rumah dia. Saya dah tahu keadaan keluarga ni dah 2 hari. Bila terstop sekejap tu saya macam mana nak pergi juga. Saya fikir juga. Ini yang ada Ustaz kongsi dengan saya tu ke? Ada kita WhatsApp tu kan? Ya. Ada yang satu keluarga yang baru tu. Yang tu lah gambar. Ini tandas dia?
Ini ke? Tu tandas itu Betul ke rumah keluarga yang ni? tandas betul. Yang kita yang share tu. Ini Yang rumah kita, dia? yang WhatsApp. Nah, tu rumah dia. Dan Macam ini pondok daripada dia jauh. sebenarnya. Kalau tarik canvas tu memang macam pondok tu buka 4 kayu je, 4-6 kayu. Ini 6. kebun apa ni? Dia Kawasan dalam apa? kebun getah. Dalam sangat kebun getah. Kebun getah. Dalam kebun getah. Lepas tu saya cepat, saya pun balik sebab bila dah pergi satu tempat tu orang makin ramai datang kan. Macam yelah dia orang dengar Ustaz Liu datang, dia orang pun sampai ramai-ramai gitu. Tengoklah tandas dia ni. Itulah tandas dia kan. Tengok kalau memang satu malam tak boleh tidur menangis tengok tandas tu. Ya Allah Tuhanku. Ustaz. Tapi saya happy semalam Nova. Bila semalam keluarga dia hantar gambar, keluarga dia baca Yasin, dia sekeluarga dah duduk rumah baru. Dan dia orang pun doakan saya. Bila saya tengok tu, saya kata inilah hadiah yang sangat bermakna dalam hidup saya. Saya selalu takut. Takut Allah marah, takut. Yelah kita bukan Kenapa sempurna. Ustaz takut Allah marah kalau bila Ustaz dah buat satu benda yang sangat besar untuk, lagi-lagi untuk mereka tu yang dah lama setahun duduk dalam keadaan macam tu. Kenapa Ustaz? Saya rasa macam kenapa dah setahun, bahawa ini saya tahu keadaan mereka dah setahun. Okay. Bahawa ini saya tahu. Jadi rasa bersalah. Jadi bila dia hantar baca Yasin semua sekali, saya rasa doa mereka tu buat saya rasa happy, gembira, dia kepuasan kan macam orang dia yang perasaan tu sampai jadi macam ketagih tau. Bila kena stop tu rasa macam, kalau kata macam rasa macam seronok tengok buat kerja tu macam satu hari. Saya pergi mana saya niat dalam masa 6 jam tu saya nak selesaikan mana-mana tak ada rumah terus carikan rumah macam tu. Okay Ustaz. So saya niat teruskanlah sampai hujung tahun ni. So niat saya macam itulah tahun ni punya niat yang baru begitu. Bila hari tu saya ada luahan, saya ada buat luahan lah. Saya cakap macam kenapa kita perlu hentikan orang yang sanggup beri bantuan dalam semua bentuk, dari segi wang, tenaga, waktu dan semuanya. Macam saya cakap ke Ustaz, saya sendiri kalau saya nak bantu, mungkin most of the time saya boleh bantu hanya sekadar menghulurkan wang ringgit. Tapi saya mungkin tak ada time, saya mungkin tak ada tenaga nak turun padang, nak pergi ke Baling, Kedah, nak pergi ke mana-mana tu. Nak cari rumah dalam kebun getah, saya tak ada, mungkin saya tak ada tenaga kudrat tu ataupun saya tak ada masa. That's why saya cakap macam insan seperti Ustaz ni mungkin satu dalam sejuta. Walau sekaya mana pun orang tersebut. Jadi, that's why saya cakap kalau one day saya minta Ustaz doakan saya supaya saya juga ada boleh mampu buat seperti mana Ustaz buat. Maksudnya, dan Ustaz dah buat benda ni daripada dah lama dah. Kalau mereka tu yang dapat rumah semalam tu hanya di dunia ni bacakan Yasin dan juga berdoa, dekat akhirat tu tak tahu dah apa istana yang Allah dah binakan untuk Ustaz. Jadi saya cemburu sebab apa tahu? Saya cemburu ibarat bila saya tengok Ustaz punggah barang-barang dari lori masa the first week of PKP, masa nak bantu frontliners semua kan. Saya cakap apa tahu? Ustaz sekarang tengah berebut benda yang orang ramai tak berebut. Ibarat macam kalau ada kontes nak menang kereta Ferrari, Ustaz seorang je tengah beria-ria nak menang kereta Ferrari tu dekat dunia lah. Tapi kita bagi gambaran untuk akhirat tu. Faham tak? Maksudnya kalau ada kontes untuk menang istana dekat syurga, Ustaz seorang je yang kita nampak lah. Ini apa yang saya nampak. Tapi Ustaz, ramai sangat rakyat Malaysia lain yang membantu secara diam-diam, yang buat banyak sangat, yang beri sangat banyak bantuan. Tapi mungkin dari segala segi, maksudnya turun padang, wang ringgit sendiri dan juga masa tu mungkin tak ramai. Jadi Ustaz dan antara mereka maksudnya Ustaz dan juga mereka-mereka ini sebenarnya berebut benda yang ramai tak berebut lah. Jadi saya macam buru. Masya-Allah. Dan Nilofa pun dah banyak memberi semua sekali kan. Allah, yalah saya tahu Nilofa punya apa dipanggil? Ni lah, banyak telah memberi, berkorban, bantu ramai kat luar sana. Kita sama-sama sebenarnya ramai yang buat, saya tumpang-tumpang je. Ustaz, tapi saya rasa macam ramai tak yang menghulurkan bantuan melalui saluran Ustaz ni? Ya Alhamdulillah, mula-mula saya memang infak. Niat asalnya saya niat, saya sebenarnya pada dulu buat kerja macam ni lah. Memang daripada saya kecil, memang inilah minat saya. Pada 12 tahun. Tapi dulu tumpang orang lain, duit orang lain. Masa tu orang-orang kaya pergi mana-mana, saya beri tenaga saya lah. Saya memang pada 12 tahun, Sabtu Ahad je saya masuk kampung asli ke pedalaman, memang kerja macam membantu, berkhidmat, berkasih sayang sampai berdakwah sikit-sikit. Saya selalu bahagian tukang buat tandas masuk pedalaman. Alamak. Saya tukang
bahagian masak-masak, angkat-angkat barang, beg-beg pakcik-pakcik, ustaz-ustaz tu daripada 12 tahun. Sabtu Ahad je. Atau cuti sekolah November, Disember je, saya pergi khidmat macam NGO ke masyarakat tu lah. Tak pernah ada kat rumah. Sampai kadang mak saya pun macam sedih lah, jarang ada kat rumah. Sampai saya kat universiti macam tu juga. Setiap kali cuti SEM je, saya akan pergi pedalaman-pedalaman. Tapi bila saat Allah beri rezeki saya lebih sikit, saya rasa macam happy. Sebab saya dapat guna duit saya sendiri. Macam happy tau. Setiap kali keluar tu memang macam keluar kali ni, dalam poket tu dah keluarkan duit cash banyak kan. Nak macam ulur pakcik-pakcik makcik. Dulu duit RM1, RM2 kan. Sekarang giliran kita untuk I'm back guys. Okay. Ada. Saya nak Mak saya kata dulu kita susah. Sekarang giliran kita untuk sayang orang lain. Dulu nak beli spek mata mak, tak ada duit. Lama tunggu nak ada duit. Sampai besar jugalah nak spek mata mak pecah. Mak tak pernah pakai mask, teringin nak pakaikan, nak belikan mak mask. Tapi tak ada duit. Pergi kedai makan, keluar balik. Saya ingat sampai sekarang, saya ingat satu hari nak tolong mak saya. Tapi hari rezeki saya lebih. Hari tu mak saya dah terbaring kat katil hospital. Dah tak sedar. Saya pun rasa sedih, rasa macam terjatuh kat bawah bila mak meninggal. Tepi katil ICU. Rasa macam tak boleh nak bangun. Rasa macam tak boleh nak bangun. Sebab saya kerja kuat-kuat untuk mak saya. Saya cari rezeki nak tolong mak. Tapi hari ada duit, mak saya dah tak ada. Sebab tu sampai sekarang bila saya buat tolong-tolong siapa-siapa. Apa perasaan tu Ustaz? Sebab saya sekarang kan, macam alhamdulillah saya masih lagi ada mak kan. Tapi of course, cita-cita saya tu nak bagi banyak kepada mak saya, kepada ayah saya, kepada nenek saya kan. Banyak benda saya nak bagi. Tapi mungkin dengan keadaan saya sekarang, saya masih bekerja semua, saya tak boleh bagi lagi dengan apa yang saya nak bagi sebenarnya. Tapi kalau satu hari saya tak ada peluang nak kasih apa yang saya nak kasih sebenarnya kepada mak ayah saya tak tahu apa rasa tu. Jadi apa rasa tu sebenarnya? Saya rasa masa tu memang macam tak nak bangun. Tapi sampai sekarang kalau saya dapat macam hadiah ke, rezeki saya tiba-tiba dapat ke, dapat apa-apa anugerah ke daripada dulu, dapat apa-apa macam rezeki lah, apa-apa yang mengejutkan, saya selalu rasa ni mesti doa mak saya. Saya pun nangis. Family saya ada grup family. Bila macam tiba-tiba macam ada apa-apa lah yang meletup sikit rezeki, bukan macam meletup kan, dapat apa-apa rezeki je. Tiba-tiba mesti adik-beradik kata ini kalau mak nampak mesti mak happy. Kerana abang saya letak gambar spek mata saya belikan untuk mak tapi tak sempat pakai. Dia letak gambar spek tu. Saya rasa macam mak saya tengah tengok saya. Saya niat Allah beri pahala buat mak saya. Macam itulah selalu saya niat. Ustaz, macam kalau saya berdoa kan, saya selalu doa, saya kata ya Allah Tuhanku jadikanlah aku seorang yang hartawan dan dermawan. Bukan hartawan sahaja, hartawan dan dermawan. Supaya aku boleh menginfakkan harta-harta aku ke jalan yang engkau redai, yang engkau suka. Dan harta-harta yang rezeki yang diberkati supaya rezeki itu kita boleh buat ke jalan Allah dan boleh maksudnya untuk akhirat kita nanti. Tapi macam mana pula untuk kita berdoa supaya kita ni jadi seorang yang, saya pernah tanya soalan ni kepada Ustaz Dusuki. Macam mana, apa amalan Ustaz ataupun doa-doa secret Ustaz untuk Ustaz sentiasa konsisten menjadi seorang yang dermawan, yang seronok berderma, membantu dan menggunakan rezeki-rezeki yang Allah kasih ni kebanyakannya ke jalan-jalan Allah ni. Sebab susah kita nak bentuk hati kita ni untuk kita gunakan rezeki kita ni. Boleh kata kalau suku pun mungkin susah untuk gunakan hati kita ni kepada orang lain dan juga ke jalan Allah tu. Macam apa doa Ustaz? Saya daripada 12 tahun, cita-cita saya doa, ya Allah, jadikan saya ni matahari kebaikan buat manusia. Orang melihat saya, beri dia kebaikan, bahagia. Orang mendengar percakapan saya doa pada kecil, beri dia bahagia, gembira. Dulu saya sesat, sedih, susah, lapar, ada orang sayang saya. Tolonglah temu saya dengan orang lapar, orang sakit, orang susah. Orang-orang yang baik yang mereka tak minta-minta, temukan saya dengan mereka supaya saya dapat bantu mereka. Sebab tu kalau saya tengok orang, kadang-kadang orang cakap dia jahat ke, maaf, kadang orang kata, Ustaz kenapa tolong dia? Dia jahat, dia tak guna, maaf. Dia ni keluarga dia begini, kadang-kadang dia kata dia ni degil, kerja tak senonoh, isap dadah, macam-macam. Saya selalu cakap kalau betul dia isap dadah, kalau betul dia tak guna, kalau betul dia ni jahat, kalau betul dia begitu-begitu. Kalau betul lah. Tapi saya yang konon-kononnya ustaz, berceramah, berjanggut, hari-hari cakap agama, kebaikan. Kalau saya tak tolong dia, apa saya nak jawab depan Allah nanti? Saya selalu fikir, bukan soal dia hidup ni. Hidup ni sebenarnya soal kita. Apa yang kita beri dalam hidup. Tugas kita bukan nak nilai orang baik atau jahat. Tugas Nabi Muhammad bukan kata haram halal sahaja. Tapi tugas Nabi bawa manusia tu daripada kesesatan kepada jalan petunjuk.
Daripada lalai kepada bahagia. Sebab tu dalam hadis kata satu orang tidur kenyang, jiran dia lapar. Nanti Allah tanya dia di akhirat. Kita kenyang, jiran lapar. Kita tidur kenyang, ada jiran kita lapar. Maksudnya kita kena ambil tahu keadaan sekeliling ke macam mana? Allah tanya kita kat akhirat. Kita kena ambil tahu semua hal orang lain untuk dari segi lapar, dari segi susah dia. Macam mana kita nak ambil tahu? Kalau kita contoh kalau ada orang lapar, dia kata dengan kita, dia lalu kat kita, Nilofa saya lapar, contoh adik-adik tu. Nilofa pun ulur duit kat dia. Tapi ada orang kata, jangan bagi duit kat dia sebab dia mungkin tipu. Kalau dia minta duit untuk benda-benda yang entah apa-apa, kita tak tahu bayar hutang ke apa, kita tak bagi boleh. Tapi kalau dia kata dia lapar, kita tak bagi, kita berdosa. Bab-bab lain mungkin tak semua benda kita boleh tolong semua orang kan. Kita pun tak macam-macam orang hari ni. Tapi kalau dia kata lapar, kita paling kurang kalau tak percaya dia, kita panggil. Miss ni adik, mai kakak belanja, makan. Adik makan je apa adik nak makan, kakak bayarkan. So, kita jangan biar satu orang pun dalam dunia ni lapar. Sebab tu Sayyidina Umar pernah menangis walaupun satu ekor, walaupun kucing, anjing yang lapar, itu pun kita ditanya nanti. Walau kucing, anjing, ini kan pula manusia. Ini kan pula manusia, nampak dia kita bayar. Walaupun maaf kucing kurap lah, kucing badan dah terbakar, buruk kita tengok pembeli. Tapi saya takut kucing. Apa lagi kalau anjing? Saya takut juga. Saya seram-seram juga tengok kucing, tapi bagi-bagi larilah kan. Okay. Suruh membantu bagi. Nampak je kucing datang dekat, langsung bantu bawa lari kucing tu bagi makan. Tapi maksudnya tak kisah kalau binatang, jiran, maksudnya kalau kita tahu dia dalam keadaan lapar, kita harus membantu seboleh-bolehnya. Kalau kita berkemampuan, kita mesti bagi. Terutama makan, minum, tempat tidur, benda asas, benda basic dalam hidup ni. Sampai ada orang tak ada tempat tidur. Macam ni, tidur dalam hutan, jauh pada sumber air, jauh pada elektrik. Tinggal macam kita tengok, ya Allah ada orang tinggal macam ni lagi. Kita kena tanya, setahun adik tu duduk dalam kemah tu, setiap orang yang tahu keadaan dia semua ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Jadi kita kena tanya dengan Allah. Walaupun dia susah, dia lapar, kita kena tanya. Sebab tu kena kesian dia. Macam yang sebelum tu kan ada kan orang dalam tempat macam sampah. Kalau Nilofa dia tengok sebelum tu. Saya tengok. Dia tinggal. Yang ada pakcik terbaring tu ke? Pakcik terbaring kan. Walaupun tempat tu kotor, ada orang cakap begini kan. Tapi soalnya bukan dia. Dia dengan Allah. Tapi soal kita yang melihat. Jangan salahkan orang lain. Ada orang pula salahkan orang, salahkan kerajaan, salahkan ni. Kita jangan salahkan kerajaan ke. Dia orang dah berusaha, dia dah beri yang terbaik, dia dah cuba. Hidup ni kalau kita menyalahkan orang, hidup ni masalah tak selesai. Jangan pernah dalam hati niat nak salahkan siapa-siapa. Salahkan diri kita. Dunia ni tak boleh berubah kalau kita menyalahkan orang lain. Untuk jadi bantu orang bukan mesti kena jadi orang besar, bukan kena jadi orang kaya. Walau kita ada, orang kaya ni apa sebenarnya? Dia ada satu roti, dia dua beradik daripada kecil, adik dia lapar, dia kerat separuh bagi kat adik dia. Dia ada hati yang kaya. Orang ni satu hari Allah beri dia kaya lagi banyak, dia lagi nak share dengan orang lain. Kaya tu dekat hati. Kaya tu dekat hati. Walau kita ada semua kan, macam saya masa hari tu duit banyak. Tapi hari tu mak dah tak ada. Rasa macam duit banyak ni pun dah tak ada harga sangat. Jadi apa yang buat duit tu ada harga? Bila kita boleh bantu mak kita, kita bantu ayah kita bantu adik kita boleh bantu jiran, boleh bagi budak-budak tepi jalan makan miskin. Bila kita menangis tengok orang susah, tu orang yang ada hati perasaan. Tapi Allah beritahu apa? Ada orang penipu dalam agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa penipu dalam agama? Dia tak suka tengok orang miskin, anak yatim. Bahkan dia tak suka nak tolong orang miskin, anak yatim. Bahkan dia tak suka tengok orang tolong orang miskin, anak yatim. Macam nak cakap macam mungkin satu fashion ke ataupun berlainan dengan mereka yang lain ke. Jadi itu juga merupakan salah satu inspirasi ataupun the moment saya tersentak di mana saya cakap, you know what, bila saya pakai tudung, bila dekat Malaysia, bila saya pertama kali pakai tudung, saya ingat lagi ada beberapa brand yang di sini yang tak nak bagi saya pinjam baju. Dia kata kami tak represent mereka yang bertudung. Maksudnya orang yang pakai tudung tak boleh pakai baju-baju saya. Macam itulah ibaratnya. Jadi disebabkan tu saya menggunakan pentas fashion ini untuk berjihad ataupun berdakwah. Saya cakap aku nak meletakkan orang Islam yang menutup aurat, yang pakai tudung di pentas antarabangsa. So aku nak pergi ke event-event yang di mana semua orang yang tak bertudung, aku ada kat situ bertudung. Aku nak muncul di majalah-majalah yang tak pernah keluar orang pakai tudung. Aku nak jadi orang pakai tudung. Sebab aku nak tunjuk yang orang Islam mampu juga berada setaraf dengan mereka yang lain yang bukan Islam.
ada banyak orang Islam yang dah muncul dan dah pergi ke tempat tu tapi mungkin mereka tak bertudung. Tapi this is ni merupakan simbol orang Islam perempuan kan, untuk orang wanita. Jadi saya memilih apa ni, cara inilah sebenarnya, tapi saya tak pernah bercerita ni secara terang-terang kepada mereka, kepada ramai orang, sebab saya tak nak cerita kongsi selagi saya tak capai apa yang saya nak. Tapi memandang kita tengah bercerita pasal ini, saya nak Ustaz doakan saya supaya. Tapi tahniah Niloufar, tahniah. Sebab memang hadis Nabi SAW kan, bang siapa bekerja kuat untuk bantu orang miskin, anak yatim, dia sedang berjihad. Saya selalu tanya kat anak-anak, siapa nak berjaya? Semua angkat tangan. Siapa nak kaya? Kalau tanya sekolah, semua dah tak nak angkat tangan. Siapa nak jadi terkenal? Semua tak angkat tangan. Macam berdosa kalau terkenal. Siapa nak jadi hebat? Semua dah tak nak. Sebenarnya saya selalu beritahu kat ceramah-ceramah anak muda. Penting jadi kaya. Penting jadi terkenal. Penting jadi paling maju. Kalau boleh paling terkenal dalam dunia. Paling kaya dalam dunia. Paling apa? Paling jadi pemimpin yang paling hebat dalam dunia. Supaya kita menjadi contoh untuk ramai manusia dalam dunia. Tapi bukan maksud kita hina orang lain. Nasib orang beza-beza. Tapi kalau ada kemampuan rezeki Allah, jadi yang paling terkenal, jadi yang paling kaya. Bukan nak bawa orang kepada kita. Kita nak bawa orang kepada Tuhan. Dan kita nak orang kenal Islam ni apa dia. Dan kita nak semua manusia bahagia. Tak semua orang diberi rezeki macam Niloufar jadi terkenal. Betul. Saya nak orang kenal Islam melalui saya. Betul. Jadi memang penting gunakan semua apa yang termasuklah media semua ni untuk manusia dekat dengan Allah SWT. Masa hidup kita ni suntuk singkat. Tapi apa sahaja yang kita ada, kita kerahkan gunakan untuk kebaikan. Jadi Niloufar sedang berjihad. Bukan senang nak pergi luar negara, nak bertudung kan. Bukan senang. Nampak cantik, nampak takut, best. Seram, macam-macam ada pandangan orang kan. Betul. Saya bawa isteri kalau jalan-jalan, bukan kata masuk jadi apa. Masuk apa-apa yang Niloufar buat ni, yang hebat-hebat ni. Baru berjalan dekat mana-mana luar negara, bawa isteri pun saya dah, orang kan pandang, pergi ke airport kan. Saya pakai ni kan, Burdah pula. Memang mana-mana kadang dia orang berbebel, kita faham pula dia berbebel kadang, mana-mana negara lah tak sebut. Dia tengok pun dia dah macam rimas jugalah kan. Ustaz, saya pernah kena banyak kali. Begini jadi orang hebat, tahniah supaya orang tengok orang Islam ni, dia orang bukan benci sebab dia salah faham tentang Islam. Jadi siapa nak bagi dia orang faham kita? Rupa bertudung, ubah pandangan mereka. Orang yang tutup aurat, bertudung, pakaian yang baik. Rupanya boleh menjadi contoh buat semua manusia dalam dunia. Betul. Saya selalu cakap, diorang kata tak penting terkenal. Saya tanya adik-adik suka siapa contoh kan? Adik-adik suka orang, contoh anak-anak kita kan, anak yang muda-muda kan. Semua nak jadi macam orang Korea contohnya. Jadi tak salah kan, tak salah. Tapi sebab apa diorang suka? Sebab dia nampak Korea tu terkenal. Jadi sebab tu kita orang Islam kena jadi terkenal supaya jadi contoh yang baik. Supaya esok kita dah makin tua, anak-anak kita dia nak ikut siapa? Oh dia ikut Niloufar pakai tudung contohnya. Muslimah yang baik pakai tudung terkenal. Jadi dia ada contoh yang baik. Dia ikut Niloufar, dia ikut Siti Nurhaliza, dia ikut siapa-siapa yang maksudnya semualah artis yang baik-baik menjadi contoh yang baik. Jadi, Nabi SAW bersabda, barang siapa mulakan satu kebaikan, diikuti oleh orang ramai, sampai kiamat dapat pahala pada orang yang mulakan. Jadi kalau Niloufar mula jadi pakai tudung, dan orang ramai orang-orang yang memang dunia ni bukan dunia bertudung, bukan salah dia, suasana dia. Tapi dia tengok Niloufar, oh rupanya nak cantik, nak terkenal, nak jadi orang hebat, dengan bertudung pun boleh. Jadi salah satu ruang buka. Bukan maksud yang tak bertudung, dia mereka semua orang baik. Cuma semua orang ada kebaikan masing-masing. Kita doakan semua orang baik-baik. Cuma kita nak, apa kita dapat buat, kita syukur. Jadi kita doakan semua orang jadi contoh yang baik. Dan dalam keadaan sama, kita hormat agama orang lain, kita hormat pandangan orang lain, begitu. Ustaz, saya tak pasti kalau live ni akan tertutup dengan sendiri, akan off selepas 1 jam. Boleh tolong komen tak? Adakah akan terputus selepas 1 jam live ni? Sebab kita dah sampai 1 jam sebenarnya. Mungkin kita yang terakhir Ustaz mungkin ada pun yang nak tidur awal, nak bangun tahajud kan. Jadi satu benda lagi saya cakap. Saya tak selalu tengok Ustaz selalu puji isteri Ustaz. Dengan tak malunya Ustaz macam bidadari saya bersemua secara terang-terangan. Dan saya selalu bercakap tentang cara Ustaz melayan ataupun memuji buatkan isteri Ustaz rasa istimewa ni dengan saya punya family ataupun adik-beradik saya. Dan lepas tu tadi timbul lagi sekali tentang isu ni. Bukan isu lah, macam perbualan ini kan. Jadi saya cakap macam ni lah sebenarnya yang kita patut orang lelaki Islam sepatutnya buat kalau
kalau kita perbezaan orang yang ada pegangan agama, orang lelaki yang ada pegangan agama, dia akan tahu bezakan macam mana nak appreciate kasih sayang untuk isteri tu. Jadi apa mungkin nasihat Ustaz kepada kemuncak agama ini ialah takwa. Kemuncak takwa akhlak, kemuncak akhlak berbuat baik terhadap isteri. Nak tahu seseorang tu baik atau tak, bagaimana dia bercakap dengan isteri dia, bagaimana dia melayan isteri dia, bagaimana dia berbuat baik terhadap isteri dia, itulah Islam. Ustaz saya dulu cakap, walau kita kat luar mungkin orang panggil kita ustaz, mulia, saya cakap diri saya lah, saya cakap tu untuk diri saya. Ceramah makin main, tapi kalau macam mana saya cakap dengan isteri, kalau saya kasar, saya tak layan dengan baik, maknanya agama tu belum masuk dalam diri saya, dalam rumah tangga saya. Kemuncak agama seseorang bukan masa dekat luar depan orang, dekat ceramah mana-mana. Bagaimana dia melayan keluarga dia. Kalau dia isteri, dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan mak ayah, itulah Islam dalam diri kita. Sebab tu Nabi bersabda, yang terbaik di kalangan kamu, nak tahu orang tu baik ke tidak, bagaimana dia, orang yang paling baik ialah orang paling baik terhadap isteri. Aku, Nabi SAW, ialah orang paling baik terhadap isteri. Jadi, bagaimana kita melayan isteri, itulah Islam dalam diri kita. Jadi orang selalu nampak kalau jadi orang Islam ni kena kasar ke isteri. Ada orang buat isteri macam hamba. Ada yang kat luar baik, masuk rumah disepak isteri, terbang bawah meja, terbang atas kat terbang. Habis mengamuk jadi kasar. Asal dengan isteri je jawab telefon dah jadi kasar. Jadi sebenarnya bagaimana kita bercakap dengan isteri itu Islam. Bagaimana kita cakap dengan mak ayah kita itu Islam. Bagaimana kita cakap dengan anak-anak itulah Islam. Islam, pahala. Satu ayah perlu anak. Nabi kata kamu sayang anak ni ya Rasulullah, ya. Nabi bersabda kamu perlu anak, rahmat Allah mencurah-curah pada kamu. Jadi bila kita sayang perlu keluarga, anak mencurah-curah rahmat ke atas bapa rahmat tu. mencurah. Bila tengah sedih ada masalah hidup, sempit, perlu anak. Perlu isteri, perlu suami, perlu mak ayah. Jadi rahmat Allah mencurah-curah. Tapi kalau tengah marah, kita marah lagi anak. Ramai orang kat luar, hidup dia kelang kabut. Dia fikir kenapa kelang kabut? Oh, rupa-rupa dia tak ingat masa sebelum ke rumah tadi, dia maki anak dia. Dia maki isteri dia. Isteri pun tak boleh jawab sebab isteri dia lemah, tak boleh jawab. Sebab tu doa yang dilihat oleh Allah, doa orang yang lemah. Selalu lemah ni isteri kat rumah. Isteri kuat mana pun, tapi kalau suami dia marah, dia jadi lemah juga. Termenung, dia sakit kepala dia, jadi teruk. Jadi, orang-orang yang macam ni nampak tak ada kuasa. Isteri, anak-anak kan macam tak ada kuasa nampak selalu dalam ni. Tapi orang macam ni kalau mereka berdoa sesuatu untuk suami, untuk keluarga, rezeki tu berkat. Sebab tu saya selalu sebut, orang yang sayang isteri dia, hormat isteri dia, jaga kepercayaan isteri dia, dia urus dengan baik, nanti Allah beri rezeki dia mencurah-curah. Sebab tu kalau suami nak sesuatu, isteri dia nak, jadi cepat dapat. Tapi kalau suami dia nak, isteri dia tak nak, biasa lambat sikit dapat. Jadi sebab apa? Sebab satu hati dalam keluarga. Sebab tu keluarga ni ialah kemuncak agama dalam diri kita. Bagaimana kita melayan keluarga, itulah Islam. Sebab tu waktu ni, rezeki Allah, kita dapat banyak masa bersama keluarga kan. Jadi sebab tu jangan kena tunjuk contoh yang baik. Saya memang saja, kalau orang tanya ustaz nak tunjuk, memang saya saja tunjuk. Sebab saya dengar Nabi bersabda, siapa jadi contoh yang baik, sampai kiamat dapat pahala. Jadi saya memang saja tunjuk perkara yang baik-baik, supaya orang tahu, oh tak salah rupanya kalau suami yang masak. Tak salah kalau suami itu sapu rumah. Tak jadi hina pun kalau kita pergi buang sampah. Dan tak akan jadi hina kan kalau kita puji isteri kita. Tak jadi. Kadang orang anggap benda tu macam tak baik, tak patut. Sebenarnya itu agama dalam diri kita. Jadi mungkin sebab supaya Allah sayang kita. Sebab mungkin Ustaz pemahaman ramai lelaki Melayu lelaki Malaysia lah kan di sini kan, isteri yang kena buat kerja-kerja rumah, suami keluar kerja. Jadi bila balik tu kebanyakan kerja tu di isteri yang tanggungjawab isteri macam tu. Kita punya pemahaman daripada kecil kat drama TV pun tunjuk benda sama. Mungkin atuk nenek ataupun mak ayah kita pun buat benda yang sama. Sebab itulah ramai salah faham. Oh ini bukan kerja aku, ini kerja isteri aku tak boleh buat kerja ni kerja perempuan. Jadi sebenarnya kena sebuah keluarga kan kita sibuk memberi kan. Saya cakap sebagai suami sibuk memberi. Isteri pun sibuk memberi. Dan hidup kita untuk redha Allah. Yang penting kita dapat bawa isteri alarang kahwin biar sampai syurga. Pegang tangan isteri sampai masuk syurga. Dunia ni tak lama kan. Banyak orang-orang yang besar-besar, kaya-kaya, hebat-hebat pun dah tak ada dalam dunia. Atuk nenek kita dah tak ada. Mak saya dah tak ada. Orang saya sayang betul dekat saya. Saya pun sayang kat dia. Tapi dia dah tak ada. Satu hari semua mesti pergi tinggalkan dunia ni. Tak ada orang yang kekal dalam dunia. Jadi apa yang berharga dalam dunia ini ialah bilik kasih sayang, kebaikan, cakap lemah lembut, kita mendoakan kebaikan, bangun malam menangis pada Allah, saling hormat menghormati, rasa sayang pada semua orang. Bila kita buat begitu, Tuhan sayang kita. Kita sayang pada semua orang. Pertama keluarga kita. Mulakan daripada rumah tangga, dengan jiran-jiran. Kita banyak mengalah. Tak jadi hina kita memaafkan. Riwayat Bukhari, ada orang masuk syurga. Sifat dia apa? Memaafkan
Sifat dia apa? Memaafkan orang lain. Dia ingat dia tak ada amal lain, rupanya dia memaafkan orang. Itulah, terima kasih Nilofa. Semoga Allah terima. Kita doa sama mudah-mudahan Allah terima kita. Ya awal al-awwali. Baik. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Semua ilmu. Ya akhir al-akhirin. Ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami yang sangat sayang kami. Tak ada siapa yang pernah sayang kami seperti mana Engkau sayang kami. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, mak ayah kami, isteri kami, keluarga kami. Pandang kami yang kasih sayang belas rahmat-Mu ya Allah. Kami tahu ujian ni sebab Engkau sayang kami. Tolonglah ya Allah COVID-19 ni Kau angkatkanlah ya Allah. Kau hilangkan ya Allah. Kau sembuh sihatkan, kembalikan kami hidup kami sedia kala ya Allah. Bantu orang miskin, anak yatim ya Allah. Ada orang lapar, susah kat luar sana. Makan kenyang, tidur lena, ada orang susah. Maafkanlah kami ya Allah. Kami tak tahu berapa baki masa kami yang tinggal. Gunakanlah sisa-sisa hidup kami, baki hidup kami untuk bantu sampai mungkin manusia dalam dunia. Ya Allah, satukah hati kami yang kasih sayang. Semua orang baik ya Allah. Maafkan kami yang tak baik. Maafkan kami. Orang baik-baik ya Allah. Satukah hati yang kami kasih sayang. Satukah hati kami seluruh rakyat Malaysia ni. Seluruh dunia ya Allah dengan kasih sayang. Ya Allah, Nabi Muhammad dah tak ada ya Allah. Kami rindu kat Nabi ya Allah. Ya Allah, Nabi Muhammad susah dah pergi ya Allah. Ya Allah, kami rindu kat Nabi. Ya hari kami cerita pasal Nabi. Biar akhlak kami tak macam akhlak Nabi. Maafkanlah kami, jangan tolak kami. Ya Allah, maafkanlah kami. Kami cuma nak Engkau redha, sayang kami, bantu kami. Ya Allah, bantu orang miskin dan yatim ya Allah. Ya Allah, bantu orang miskin dan yatim ya Allah. Maafkanlah kami. Kami lemah dan kami mengadu pada Engkau ya Allah. Tolonglah kami. Ya Allah, mudahkan berkat ke rezeki kami, beri kami kekayaan di sisi supaya kami dapat bantu saya mungkin manusia dalam dunia, jadikan matahari hidayah. Orang melihat kami dapat kebaikan Islam. Orang mendengar cakapan kami, lihat tingkah laku kami, beri mereka Islam. Wahai Allah, bantu kami semua, jangan tolak kami. Ya Allah, satukan hati kami kasih sayang. Mudahkan hidupkan berkat ke rezeki kami. Beri kami menjadi sumber matahari hidayah buat semua manusia dalam dunia sampai kiamat. Wahai Allah, rahmatilah kami yang sakit Kau sembuhkan, yang sedih Kau bahagiakan, ada masalah Kau pemudahkan. Ya Allah, bantu kami semua ya Allah. Bantulah kami ya Allah, rahmati kami, hajat-hajat kami yang baik dunia akhirat Kau kabulkan. Ya Rasulullah, alhamdulillah. Itulah mudah-mudahan ramai tengok 51,000, 60,000 Alhamdulillah. Orang nak tengok, mudah-mudahan jadi asbab kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak. Semoga live yang pertama Ustaz ni dapat memberi manfaat dan inspirasi kepada banyak orang insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan kan. Mudah-mudahan jadi sebab kebaikan hidayah. Terima kasih sekali lagi saya cakap. Bila di video-video Ustaz yang membantu orang tu membuka mata hati saya dan juga mata saya untuk ada satu cita-cita baru. Cita-cita baru iaitu menjadi seorang yang dapat membantu seperti Ustaz. Mudah-mudahan kita sama-sama ni Lofa, pakat-pakat kawan-kawan yang lain, ustaz yang lain, artis yang lain, kita bantu seramai mungkin kan. Mana tahu kita orang yang biasa-biasa, tapi mudah-mudahan sebab doa-doa orang miskin, doa-doa anak yatim, doa-doa orang susah-susah ni, anak-anak kecil yang terbiar. Mudah-mudahan sebab doa mereka kita dapat sesuatu di akhirat nanti, mudah-mudahan. Amin. Lofa pun teruskan semua kebaikan, kebajikan semua sekali. InsyaAllah. Ustaz doakan saya ya. Amin. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Selamat berpuasa. Bukanlah tak pandai. Okay, bye.